Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan video ini dibuat adalah bagi memenuhi assignment MPU 2163 Pengajian Malaysia. Tajuk kumpulan kami ialah Keberadaan Institusi Beraja di Malaysia. Kami daripada kumpulan 1 yang diwakili oleh Muhammad Arham Aizat, Muhammad Daniel Aiman, Muhammad Rafiq Aiman, Imran Hakimi dan Muhammad Amal Irfan. Tanpa berlengah lagi, kita akan meneruskan kepada subtopik pertama. Okey, untuk subtopik yang pertama iaitu latar belakang isu. Sebelum tanah Melayu dijajah oleh penjajah, tanah Melayu sudah ada sistem pemerintah iaitu sistem monarki raja berkuasa mutlak yang dimulakan pada tahun 1400 di Melaka, iaitu Kesultanan Melayu Melaka, dan diteruskan digunakan di negeri-negeri Melayu yang lain. Sultan dan Raja berkuasa mutlak dalam bidang hal politik, ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain, Sultan berkuasa mutlak dalam pelbagai hal. Setelah kedatangan Islam, gelaran dan konsep Deva Raja yang diambil daripada pengaruh Hindu dan Buddha telah ditukarkan mengikut kesesuaian ajaran Islam. Raja dan Sultan dianggap sebagai wakil Allah untuk memerintah. Setelah British datang untuk menjajah negara kita, sistem residen telah diperkenalkan di negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Ini telah mengganggu hak kuasa Sultan dan pembesar dalam bidang ekonomi, politik dan sosial. Sistem residen ini telah menghalang kuasa Sultan daripada berkuasa penuh. Akhir sekali, setelah Malaysia mendapat kemerdekaan, sistem monarki beraja yang ada telah dikekalkan, tetapi telah disesuaikan oleh dengan konsep demokrasi berparlimen, iaitu raja berperlembagaan. Sultan dan raja hanya berkuasa dalam bidang hal keagamaan Islam dan hak-hak orang Melayu sahaja. Dengan kata lain, Yang di-Pertuan Agong berkhidmat sebagai ketua negara di bawah perlembagaan negara. Sekian, terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada sahabat-sahabat. Okey, nama saya Muhammad Arham Aizat bin Mat Hilmi, selaku wakil untuk kumpulan 1. So, saya akan menyambung poin daripada sahabat saya Daniel Aiman. Okey, iaitu pandangan tersendiri terhadap isu ini. So, menurut nampak saya, menurut nampak saya raja-raja Melayu dekat Malaysia ni, first kali lah diorang tak perlu buat apa-apa keputusan yang menyeluruh pada rakyat. Okey, ini kerana tugas-tugas itu merupakan tugas seorang menteri. Okey, kerana disebabkan wujudnya menteri inilah untuk handle segala kebajikan rakyat ni dan juga hak-hak mereka. Okey, dan raja ni secara amnya mereka kena mengambil berat tentang kawasan-kawasan yang orang takluk. Contohnya, sebagai contoh, raja di Johor, okey, perlu ambil berat sepenuhnya terhadap apa yang berlaku kat Johor. Rakyat-rakyat mereka, mungkin insiden-insiden yang mungkin akan berlaku dekat Johor ni. Okey. And dekat situ lah kenapa kita tahu kat Malaysia ni ada lebih pada satu negeri. Dekat situ wujudnya satu kerusi yang bernama Yang di-Pertuan Agong. Okey, itu contoh raja yang diangkat sebagai raja full kat Malaysia ni. Contoh raja Yang di-Pertuan Agong. Okey, Yang di-Pertuan Agong ni dialah yang akan buat apa-apa keputusan yang sangat penting. Contohnya, bagi contoh isu kami iaitu darurat. Okey, dalam hal darurat ni, andai kata setelah Yang di-Pertuan Agong keputuskan yang kita kat Malaysia akan isytiharkan darurat, perintah ini tidak boleh langsung disangkal ataupun dipersoalkan oleh rakyat maupun seorang ahli parlimen. Kerana inilah perintah raja kita, raja yang takluk Malaysia. So, tambah pendapat saya satu lagi yang dengan ekonomi sekarang ni tidak mustahil, dengan ekonomi Malaysia yang semakin merudum ni tak mustahil beberapa pihak rakyat
tidak berpuas hati dengan keputusan yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat, kerana ada sebahagian rakyat di Malaysia atau sebahagian kumpulan dekat Malaysia ni yang mereka bekerja siang malam, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, untuk sara kehidupan mereka dan juga sara mungkin keluarga dan anak-anak mereka. So darurat ini menyebabkan diorang semua tak boleh nak bekerja dan juga mendapatkan hasil hidup. Ini yang buatkan diorang ni rasa macam perlu ke wujud lagi sistem beraja dekat Malaysia ni. Kenapa tak bagi full dekat menteri saja untuk handle Malaysia dan hak beraja dekat Malaysia. Itu yang menjadi, pada pandangan saya, itulah kenapa isu ni mungkin satu isu yang berat untuk orang Malaysia. Okey, saya sambung lagi tentang nilai-nilai murni yang kita boleh dapat daripada isu ni. So, pertama sekali is prihatin. So, kenapa prihatin? Okey, ini kerana prihatin ni boleh dikelaskan oleh raja sendiri, pihak parlimen dan juga rakyat. Okey. Raja prihatin terhadap kebajikan atau raja prihatin terhadap Malaysia ataupun tanah Melayu ini. So mereka prihatin terhadap ni kerana keputusan untuk diorang buat, keputusan raja untuk mengisytiharkan darurat ni bukannya satu tugas yang mudah, bukan satu keputusan yang simple pada diorang. Sebab ini mengambil berat dan juga mempengaruhi ekonomi dan juga pandangan pada negara-negara lain tentang negara Malaysia ni. So untuk parlimen pula, diorang prihatin terhadap raja dan menyelesaikan atau menjalankan perintah daripada raja. So kedua, kita seharusnya berbangga dengan raja kita. Okey, ini kita sebagai rakyat, kita kena rasa hormat dan kita kena ambil berat juga pasal raja ni, sebab macam saya cakap tadi, keputusan untuk mengisytiharkan darurat ni bukan satu keputusan yang mudah, dan juga walaupun ada beberapa pihak yang tidak berpuas hati, tapi kita sebagai pihak yang mungkin seorang sara hidup tu merupakan satu benda yang tidak betul sukar untuk kita kena support Malaysia ni dengan lebih membuat segala derma ataupun apa saja. So seterusnya, institusi beraja seharusnya dipertahankan dan dihormati oleh rakyat Malaysia. So, seperti yang saya cakap juga, walaupun ada pihak yang maybe tak suka tentang raja ataupun sistem raja ni, kita sebagai mereka yang lain, contoh macam ahli parlimen, kita kena hormat dan juga mempertahankan. Sebab raja kat Malaysia ni ada sebab. Kenapa ada institusi raja ni, ada sebab dia, dan saya akan cerita sebabnya nanti. Okey, itu saja untuk nilai-nilai murni. Kita akan sambung untuk seterusnya. Okey, seterusnya kita sambung dengan penambahbaikan. Okey. So, penambahbaikan yang kita boleh guna dalam isu ini ialah kita boleh mengguna semula atau pakai sistem durubar. Okay. Sistem durubar ni ialah satu sistem yang menggunakan jurubicara bagi menzahirkan suara, membela nasib dan juga melindungi kepentingan bangsa. Ia merupakan satu forum bagi raja-raja membincangkan perkara-perkara menyentuh urusan negeri dan juga rakyat. Okey, pada asasnya mesyuarat durubar memperlihatkan tanggungjawab bersama raja-raja sebagai pelindung orang Melayu. Tapi perkara ini juga boleh pakai untuk masa sekarang jikalau berlakunya darurat dan waktu-waktu sukar. Okey. Seterusnya, penambahbaikan bagi ekonomi di dalam Malaysia ialah untuk dibuat. Yang boleh kita buat ialah dengan memberi inisiatif bagi rakyat-rakyat yang memerlukan bantuan ekonomi untuk memberi sedikit dan juga mengurangkan beban rakyat. So, contohnya dari segi kewangan, kerajaan memperuntukkan pelan bantuan untuk keadaan darurat bagi rakyat-rakyat yang memerlukan. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. It's 5:50 something and I feel so empty inside.